Hai semua, selamat kembali ke channel Cikgu Iman Tan. Hari ini kita akan masuk ke bahagian kedua untuk unit 2 set. Okey. Kepada pelajar yang belum subscribe, sila subscribe channel Cikgu supaya kamu boleh dapat informasi pertama bila Cikgu uploadkan video yang baru ke channel ini. Okey. Selepas apa yang kita belajar pada hari Selasa itu, kita sudah mengenali apa itu set. Dan set boleh ditakrifkan dalam dua bentuk, iaitu satu, pemerihalan, dan juga kedua dengan cara tata tanda. Okey, jadi hari ini kita nak cuba buatkan semua data set tu dalam bentuk gambar raja. Dan gambar raja ni kita sebutkannya sebagai gambar raja Venn. Lepas itu kita nak mengenali apa itu set semester, set pelengkap dan juga subset. Okey. Ada 4 utama di sini dalam topik hari ini. Jangan risau, sekiranya pelajar rasa topik hari ini terlampau panjang, cikgu sediakan sudah time frame dia di bawah box description di bawah. Jadi kamu boleh terus tekan kepada bahagian yang kamu ingin menguasai pada hari ini dan sambung bahagian yang lain pada hari yang lain. Okey? Jadi untuk menyimak tahap penguasaan, bolehlah cuba latihan di dalam link yang cukup bagi di bawah. Semasa kamu sudah habiskan semua keseluruh video ini untuk hari ini, baru kamu cuba latihan. Sebab latihan tu cikgu akan merangkumi daripada gambar raja Venn sampai subset. Jadi kalau kamu hanya belajar gambar raja Venn, kamu cuba buat latihan itu, kamu tidak akan dapat jawab yang bahagian lain. Dan juga sebab cikgu sudah setkan borang tu hanya boleh hantar sekali saja. Jadi kalau kamu ada buat kesilapan, kamu tidak dapat hantar semula. Okey? Jadi kita teruskan dengan topik hari ini. Gambar Raja Venn. Jadi kita tengok sikit mengenai sejarah mengenai gambar Raja Venn ini ya. Okey? Dia sebenarnya diperkenalkan oleh Leonhard Euler, yang seorang ahli matematik yang terkenal di Swiss pada 1700-an. Okey, ini tahun mereka. Jadi dia telah perkenalkan konsep ini dan masa itu dia tidak menyebut sebagai gambar Raja Venn lagi. Sehingga John Venn, seorang ahli logician pada 1880-an, okey, yang dia mula mempopularkan konsep ini. Okey, dan semasa itu dia masih mengenali ini sebagai Eulerian circle. Dia bukan sebut sebagai gambar Raja Venn lagi. Okey, dia sebut sebagai Eulerian circle. Tetapi istilah gambar Raja Venn ini diperkenalkan oleh Clarence Lewis, seorang ahli falsafah pendidikan Amerika pada tahun 1918. Okey, sebab dia mula diguna secara luas atas jasa John Venn. Okey, nah ada mungkin yang kamu tanya siapa apa itu ahli logician. Kamu pergi cari di internet. Okey, logician dia lebih kepada pemikiran logik. Okey, jadi banyak istilah ahli-ahli ini digunakan pada dulu, sekarang lagi tidak ditekankan sebab bagi orang masa zaman sekarang dia rasa pekerjaan ini sebenarnya tidak dapat cari makan. Okey, jadi makin diabaikan, makin dilupakan. Alright, so kita tengok slide yang seterusnya. Okey, kita sudah ada idea. Jadi kita nak tengok contoh gambar Raja Venn. Bagaimana gambar Raja Venn tu boleh ditakrifkan. Okey, biasanya sebab tadi kita ada belajar tentang Eulerian circle. Jadi biasanya kita akan tunjuk dalam bentuk bulat, ataupun sebenarnya kamu boleh tunjuk dalam apa bentuk yang kamu suka, seperti segitiga, segi lima, bentuk bintang, bentuk yang ada bulat-bulat sikit punya ni pun boleh. Berdasarkan kreativiti kamu, kesesuaian kamu rasa bentuk tu, boleh kamu memaparkan sebagai gambar Raja Venn. Okey? Baik, seterusnya kita nak belajar mengenai set semester. Apa itu set semester? Dan ini adalah simbol bagi set semester.
Nanti juga tunjuk bagaimana kita boleh tulis set semester ni. Okey, kewujudan set semester sangat penting. Sebab dia adalah bagi idea di mana tahap yang saya nak rujuk. Okey, ingat lagi video yang cikgu bentangkan sebelum ini masa mengenai makanan. Okey, makanan kalau cikgu hanya setakat makanan. Banyak. Bukan saja daripada apa yang cikgu tunjuk dalam gambar hari itu, tetapi lebih daripada itu. Jadi sampai mana kita nak rujuk. Okey, jadi set semester ni akan bagi tahu lingkungan dia yang kita nak rujuk. Contohnya kita hanya rujuk kepada Asian cuisine ataupun kita hanya rujuk kepada masakan Melayu sahaja. Jadi set semester dia akan bagi satu rangka. Okey, ini saja yang kita nak rujuk hari ini. Yang selebih itu bukan dalam topik perbincangan hari ini. Itulah kegunaan set semester. Okey, di sini cuba akan tunjukkan bagaimana kita nak tulis simbol ini sebab simbol ini sangat penting. Okey, kita akan tulis cuba tunjuk di sebelah sini lah. Okey. Biasanya kita tulis macam ni. Okey, sudah tu. Alright. Ini adalah simbol set semester dan kita tengok bagaimana kita nak tunjukkan. Okey, jadi set semester ni dia macam satu rangka. Sudahkah kasih kepung semua data yang kita ada dan kita namakan yang paling besar ini sebagai set semester. Selepas set semester, kita akan belajar mengenai set pelengkap. Apa itu set pelengkap? Okey, jadi kita tengok. Contohnya ini adalah set semester kita. Lepas tu kita ada satu set. Okey, kita namakan ni sebagai set A. Selepas set A, ada juga mungkin ada unsur di sini kan, yang bukan dalam set A kita. Contohnya yang gambar yang cikgu kongsikan hari itu ada minuman juga kan. Minuman tidak terlingkung dalam topik yang kita ataupun ciri yang kita minta untuk wujudkan set pertama ataupun set A untuk situasi hari ini. Jadi yang selain daripada apa yang kita minta tu, kita guna satu titik di atas, satu koma di atas alphabet set tu. Jadi kita panggil A prime dan ini adalah set pelengkap. Bila kita tambahkan set A dengan set A prime ini, kita akan dapat semula set semester kita. Okey, dan itu adalah tujuan set pelengkap. Seterusnya kita nak tengok subset. Okey, nampak macam kenal saja simbol ni kan? Ya. Subset punya simbol dia hampir sama dengan simbol unsur. Okey, cuma di sini dia tak ada satu melintang di tengah-tengah sini. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan subset satu C yang panjang. Okey, satu C yang cukup padam tertekan tadi. Okey. Okey, dia adalah satu C yang panjang macam ni. Okey, kalau adalah unsur dia ada satu melintang di dalam kan, tapi ini subset tiada. Okey. Jadi kita tengok apa itu subset. Contohnya saya ada set A dengan set B. Okey. Jadi di sini kita boleh katakan set B merupakan subset kepada sub A. Maksudnya satu set yang baru yang hasil daripada set yang sedia ada. Itu kita panggil subset. Okey, dan di sini juga cikgu nak perkenalkan satu konsep baru iaitu set kosong. Okey, sebelum ni kita tak pernah belajar set kosong. Jadi ini adalah set kosong. Apa tu set kosong? Dan simbol dia, okey, ada dua, sama ada kamu guna pi ataupun guna tata tanda. Okey, dua ni. Dan kamu tidak boleh gabungkan kedua-dua simbol ini. Ini tidak diterima dalam skema. Okey, set kosong maksudnya di dalam set itu tiada apa-apa benda. Itu dia panggil set kosong. Okey, kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh hari ini. Diberi set A adalah 2, 4, 6.
senaraikan subset dalam set A. Okey. Jadi bagaimana kita nak hasilkan subset adalah kita daripada unsur dia tu, okey. Kita guna warna purple lah Nampak? Cikgu akan namakan satu persatu dulu sebab ini adalah subset yang paling nyata. Okey. 2, 4, 6 yang boleh hasilkan subset sama ada saya hanya ambil 2, okey, unsur 2 ataupun saya hanya ambil unsur 4 ataupun unsur 6. Okey. Ada kombinasi lain? Ada. Cara cikgu buat adalah sangat senang. Cikgu akan ambil yang pertama dulu. Gabung dengan yang lain. Jadi 2 boleh gabung dengan 4. Hasilkan set yang keempat. Lepas tu 2 dengan 6. Hasilkan set kelima. Subset kelima. Habis tiada benda boleh gabung lagi di belakang kan? Jadi kita baru fokus yang seterusnya. Iaitu 4. Ini tak. Ini merah. Ini nyata. Okey. Jadi 4 boleh tak kita gabung balik dengan 2? Tiada makna sebenarnya sebab susunan mereka tidak penting. Okey. Dia tidak akan jejaskan bilangan set. Okey, ataupun bilangan subset dalam set itu. Okey. Jadi kita tak perlu tengok balik ke depan, kita hanya tengok yang belakang. Okey, jadi 4 kita akan gabung dengan 6. Jadi ini adalah set ke-6 kita. Dan satu lagi adalah set yang asal yang kita tahu ni, 2, 4, 6 adalah merupakan satu subset juga sendiri. Dan kita tak boleh lupakan, kami tak pilih apa-apa benda dalam set itu. Jadi kita ada set kosong. Okey, dan kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita ada 8 subset dalam set A ini. Dan ini juga adalah kita nak tengok bilangan subset. Okey. 2 kuasa N. Apa benda ni? Dia sebenarnya adalah formula. Okey. Bagaimana kita gunakan formula ni adalah kita kira bilangan unsur di dalam set itu sebagai nilai N. Okey. Kita akan tulis di sini. N adalah bilangan unsur. Okey, jadi hari ini set A kita ada 3 unsur. Kita gantikan N dengan 3. Jadi 2 kuasa 3. 2 darab 2, 4. Darab 2 lagi, 8. Jadi bilangan 8. Sama. Sama kan? Okey, kenapa kita perlu formula ni? Kita tengok contoh yang satu lagi yang cikgu tunjuk. Sebab mungkin ada yang akan ragu, cikgu ni mungkin kebetulan kot. Kita tengoklah. Okey, contoh yang seterusnya cikgu akan bagi untuk buktikan formula ini sentiasa tepat. Dan dia sebenarnya menyenangkan masa kita bila kita mempunyai banyak unsur dalam set kita. Okey. Contohnya cikgu bagi kamu set B adalah ada 4 unsur. 1, 2, 3, 4. Kau bayangkan kalau kita guna formula 2 kuasa 4 sama dengan 16. Maksudnya kalau kita buat secara manual tadi, kita senaraikan setiap unsur tu, kita kena senaraikan 16 unsur. Kalau bayangkan kita ada 5 unsur di sini. Jadi dia akan jadi 32. Kalau ada 6 unsur, kita akan ada 64. Makin banyak unsur, makin banyaklah kita kena senaraikan. Jadi formula dia singkatkan masa kita untuk menentukan bilangan subset. Okey? Tak percaya, kita cuba senaraikan yang ini. Kalau cikgu nak tunjuk sampai 32 punya itu sakit kepala saya. Okey? Sebab banyak sangat. Jadi, seperti biasa, 1, 2, 3, 4. Setiap satu adalah satu unsur. Lepas tu kita ambil 1 gabung dengan 2, dengan 3, dengan 4. Okey, jadi ini adalah hasil dia. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, lepas tu habis kita gabung 1 sudah, kita akan mula dengan 2. Okey, jadi ada 2, 3, 2, 4. Dan last sekali 3, 4. Okey, 4 sendiri, dia sudah ada wujud di depan, jadi tak payah. Lepas tu kita gabungkan 3 unsur sebagai satu subset. Jadi kita ada 1, 2, 3, 1, 2, 4. Dan juga 1, 3, 4. Okey,
Habis sudah, kita mula dengan 2. Jadi kita akan dapat 2, 3, 4. Jangan tanya cikgu kenapa. Cikgu, kita boleh gunakan 3, 4, 1. 3, 4, 1 kan sama dengan 1, 3, 4. Jadi ini merupakan subset yang sama. Itu adalah topik yang kita belajar pada hari Selasa, kesamaan set. Setiap unsur yang dibanding mesti sama tanpa kira susunan. Jadi memandangkan mereka merupakan kesamaan set, jadi tidak perlu kita senaraikan dia sekali lagi. Okey? Dan terakhir 1, 2, 3, 4 semua unsur kita ambil, dan juga jangan kita lupakan satu pun kita tidak pilih. Contohnya ada 4 calon yang dalam hati kamu akan jadi ketua kelas untuk tahun ini. Tiba-tiba cikgu umumkan nama, 4 pun tidak kena pilih. Dipilih orang yang lain daripada 1, 2, 3, 4. Jadi jangan kita lupakan, mungkin satu pun tidak kena. Okey, jadi kita kira. Kita kira ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ngam-ngam bilangan subset sama dengan 16. Okey? Jadi sudah terbukti formula ni boleh digunakan. Okey, dan hari sekali kita kena belajar bagaimana kita nak lukis gambar Raja Van. Okey, ada idea semua tu sudah. Kita nak gabungkan semua dan lukis gambar Raja Van. Okey, sekarang kita akan mula dengan set semester diberikan adalah antara 1 hingga 10 dan X merupakan nombor bulat. Kenapa cikgu nak bagi tahu X merupakan nombor bulat? Sebab ada mungkin yang akan ragu-ragu. Cikgu tulis sebegini kan, 1 hingga 10 ni boleh juga mungkin kita ambil yang pecahan. Okey, 1.1, 1.2. Okey, jadi nombor bulat sudah bagi tahu 1.1, 1.2 tu bukan dalam pilihan unsur kamu. Okey. Baik, seterusnya kita tengok. Okey, cuba ambil balik contoh tadi yang set A dengan set B tadi. Okey, dan kita diminta lukis gambar Raja Van dalam bentuk satu bentuk unsur dan satu lagi bentuk bilangan unsur. Okey, kedua-dua cara ini akan ada perbezaan dalam cara persembahan. Okey, jawapan kita. Alright, jadi sebelum kita lukis gambar Raja Van, kita akan analisis data kita dulu. Kita tengok set A kita ada 2, 4, 6. Set B ada 1, 2, 3, 4. Ada tak unsur yang sama? Ada, kan? Kita nampak di sini 2 dengan 4. Okey. Ada 2 unsur yang sama. Jadi dalam pemikiran kita 2, 4 adalah kita buat bulat lah, bulat 2 bulat. Jadi saya tahu ada 2 unsur di sini. Okey, 2, 4 akan duduk di sini. Lepas tu contohnya kalau ini set A, ini set B, sini akan ada 2. Sini akan ada 6 dan sini akan ada 1 dengan 3. Dan jangan lupa soalan ada bagi set semester, jadi kita kena buat hubungan bagi mereka. Dan dia kata 1 hingga 9. 10 tidak termasuk sebab 10 dia sini kata X kurang daripada 10. Jadi 10 tidak termasuk. Jadi yang lain tu 1, 2, 3, 4. Okey, 5 tercicir, 7 tercicir, 8 tercicir, 9 tercicir. Okey? Dalam idea kita ada yang macam ni. Tapi adakah cara cikgu tunjuk ni betul ataupun tidak? Kita akan tengok di slide seterusnya. Okay, now apakah beza antara unsur dengan bilangan unsur dalam gambar Raja Van? Okay, jadi kita akan buat yang bahagian unsur dulu. Okay, daripada yang apa yang kita ada tadi, kita mesti namakan kita punya set semester, set A, set B. Okay, tadi kita letak sudah kan? Sini ada 2 dengan 4 adalah unsur yang sama dan set A ada 6 dan unsur set B ada 1 dengan 3.
Okay. Now, untuk kita tulis unsur dalam gambar Raja band, satu benda yang mesti kamu buat adalah kamu mesti bagi titik. Okay, titik ini sangat penting. Ini adalah tanda yang dimana kita gunakan untuk bagi tahu orang ini merupakan unsur dalam set tersebut. Okay. Jadi kita tengok set semester kita ada 1 hingga 9. Jadi 1, 2, 3, 4 sudah ada. Yang 5 tercicir. Jadi kita akan letak di sini 5. 6 ada sudah. Yang tinggal 7, 8 dan juga 9. Sorry. Cukup terpadam lagi. Rusak ni. Padam dan tulis semula. Okey. Jadi kita ada 2 di sini, sini ada 6 tadi kan? Ini ada 4 tadi. 1 3. Mesti di depan dia ya. Okey, kalau ada negatif, unsur negatif itu yang kamu kena lebih berhati-hati lah. Okey, lepas tu kita ada tadi 5 7 8 9. Okey. Jadi ini adalah setiap unsur dalam gambar Raja band. Okey, di mana kedudukan mereka. Kalau kita nak tunjuk dalam bilangan unsur, nampak. Jadi kita akan kira daripada bahagian unsur. Kita tengok set A. Kita tengok yang bahagian sini. Ada satu saja di sini. Jadi bila kita pindah di sini, tunjuk dalam bilangan unsur kita akan tulis setakat 1. Tak ada titik di depan. Bila tak ada titik di depan, dia akan difaham sebagai bilangan unsur. Jadi yang antara A, B ni kita akan ada 2 unsur sebab ada 2, 4 kan. Jadi 2 unsur di sini. Dan B yang tiada sama dengan A tu ada 1, 3. Jadi ada 2 unsur juga. Kita akan tulis 2 di sini. Dan pelengkap. Set pelengkap dia. Yang selain daripada A, set B ada 4 mereka. Jadi kita tulis 4. Okey. Nampak perbezaan mereka? Bila kita tunjuk dalam bentuk unsur, dia ada titik di depan nombor. Bila kita tunjuk bilangan unsur, dia tiada titik di depan. Okey? Ingat ya, ini sangat penting dan juga ini yang banyak cikgu perasan pelajar buang markah di bahagian yang sini. Okey? Dan juga kadang-kadang dia tidak dapat jawab soalan tu sebab mungkin soalan diberi dalam bentuk bilangan unsur, tetapi dia cuba jawab soalan tu dalam bentuk unsur. Jadi, cikgu, kenapa tak sama ni ya? Kenapa ni gambar Raja tengok-tengok macam tak betul dengan soalan? Sebenarnya, kamu baca gambar Raja band dengan cara yang tidak betul. Okey. Jadi, ini yang kamu kena ambil perhatian. Dan kelas untuk hari ini, setakat ini sahaja. Yang kita akan sambung lagi pada minggu depan kepada bahagian yang lain. Okey. Jadi sebelum kita bersurai, jangan lupa subscribe, like dan share video ini. Dan juga bukakan loceng supaya semua video yang juga upload terbaru tu akan kamu dapat notifikasi pada masa pertama. Dan selain itu, cikgu juga ambil kesempatan ini untuk mempromosikan Akademi YouTuber yang sedang bertungkus lumus dan buat apa yang kita boleh untuk membantu pelajar untuk menghadapi peperiksaan dan juga membimbing dalam pelajaran semasa PKPB ini. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.